rombongan ke Geneva ini digerakkan pada peringkat awalnya oleh Persatuan Peguam Muslim Malaysia yang kemudiannya mengumpulkan NGO-NGO Islam ini. Kita telah mengadakan beberapa siri dialog bersama dengan kumpulan NGO Islam. Kita mendapat sokongan yang 100% dari kumpulan NGO-NGO Islam untuk kita menyuarakan kita punya pandangan yang bukan kita bina atas sentimen dan emosi, tapi pandangan yang kita bina di atas fakta. Kita jawab hujah-hujah mereka ini dengan fakta secara profesional, kan, secara legalnya, sama ada dalam hal yang berkaitan dengan undang-undang dalam negeri ataupun international law. Kalau kita pergi kepada international law, ada satu basic statement lah, kalau kita sebut satu dalam konsep undang-undang antarabangsa ini yang disebut sebagai the basic principle of self-determination. Dalam basic principle of self-determination ini, sebuah negara yang berdaulat seperti Malaysia ini harus saja mengamalkan apa yang dirasakan baik untuk negara kita, apatah lagi dalam konteks penduduk negara kita ini majoriti 60% adalah Muslim. Islam itulah yang harus didaulatkan dan kedudukan Islam dalam perlembagaan itulah yang harus dipertahankan. Dan insya-Allah saya meyakini selepas pendedahan yang kita buat ini melalui kerjasama media dan sebagainya, kesedaran kepada umat Islam ini harus kita tambahkan untuk menyedarkan mereka bahawa kita sekarang ini sedang dilihat oleh musuh-musuh Allah SWT ini untuk mencari ruang apa saja yang ada untuk diusik ruang-ruang ini supaya kita menjadi lemah, kita menjadi tidak berbangga dengan agama kita, yang akibatnya nanti kita bimbang. Kita pernah belajar tentang pengalaman di Bosnia, kan, majoriti orang Islam, tapi kita lihat apa yang berlaku di Bosnia. Alhamdulillah sudah ada satu revival di Bosnia itu, hasil juga daripada bantuan kita, kan, sudah ada kebangkitan. Kita lihat sekarang ini apa yang sedang berlaku di Timur Tengah. Sudah beberapa kali dalam beberapa program saya menyebutkan, adakah kita nak menunggu negara kita ini sudah jadi padang jarak, padang terkukuh seperti Syria, seperti negara-negara umat Islam yang lain, baru nak dibangkitkan kesedaran di kalangan orang Islam. Itu sudah terlambat. Sekarang ini masih ada peluang. Dan Datuk, sebagai kesimpulan menjelang perjuangan di Geneva nanti, silakan. Sebenarnya tugas kami di Geneva ini adalah satu tugas yang berat, ya. Antara perkara yang kita perlu lakukan ialah melobi negara-negara supaya memberi pemahaman kepada negara-negara yang hadir, delegat-delegat daripada luar negara, tentang apakah kedudukan Islam sebenarnya di Malaysia, perlembagaan apa yang dinyatakan di dalam perlembagaan, bagaimana yang didakwa sebagai diskriminasi itu sebenarnya tidak berlaku, ia mengikut undang-undang dan ada limitasi kebebasan itu sendiri. Ini tugas-tugas yang kita galas, insya-Allah di sana bersama-sama dengan NGO. Insya-Allah dalam 15 ataupun 16 orang akan hadir ke Geneva. 17 orang yang tepatnya 17 orang yang akan hadir ke Geneva untuk menggalas, membebani tanggungjawab ini bagi pihak umat Islam di Malaysia. InsyaAllah kita akan nyatakan di dalam dari masa ke semasa. Kita ada laman sosial kita sendiri, Facebook /Muslim UPRO. Boleh ikuti, boleh ikuti perkembangan, maklumat, argument kita, bagaimana kita ingin menangani apa yang didakwa sebagai satu diskriminasi kepada umat bukan Islam di Malaysia ini. Saya dan Ustaz Nasruddin, kurang 1 minit kesimpulan dan saran kepada para penonton. Silakan. Kami mengharapkan doa daripada umat Islam di Malaysia ini supaya misi kita di Geneva ini, sebenarnya disebutkan oleh Al-Fadhil Datuk Zainul Rijal tadi, misi yang besar. Kita membawa satu risalah, bagi saya risalah perjuangan, dan menghayati semangat korban yang akan kita sambut besok. Takbir yang kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ini harus kita hayati bahawa bagi kita yang paling besar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Datuk, Ustaz, kami doakan yang terbaik di sana nanti, dan kami insya-Allah menunggu perkongsian apa yang telah berlaku di sana, insya-Allah di pentas bicara. Insya-Allah. Baik, para penonton yang saya hormati sekalian, sebagai penutup, pertama sekali ayo kita doakan kepada rombongan Malaysia dapat membawa perjuangan mereka dengan jayanya, dan yang kedua,
saya mewakili kru bicara mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat kita semua. Dan ayo kita renung satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kita jadikan keluarga kita, harta kita sebagai halangan untuk kita mendaulatkan kalimah Allah. Barang siapa yang buat juga, mereka adalah golongan yang rugi. Renungkan. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Salam Aidil Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.